Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Ketua kerana memberi ruang kepada saya untuk turut sama membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2025. Bajet negara bagi tahun 2025 adalah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, iaitu RM423 bilion berbanding tahun sebelumnya 383.4 bilion. Negara kita terus direkodkan dengan peningkatan bebanan hutang sebanyak RM1.173 trilion pada tahun 2023 meningkat sebanyak RM92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun 2022 yang berjumlah RM1.080 trilion. Ingat, antara belum kena, hemat antara belum habis. Saya lihat perkara ini jika tidak diurus dengan baik, maka generasi hadapan akan merana. Dengan jumlah keberhutangan negara yang kian meningkat, kalau kita ingin mendapatkan penjelasan dari kementerian, apakah mekanisme tuntas pihak kementerian untuk menurunkan kadar pinjaman hutang secara konsisten dan berjadual? Apakah dasar atau rangka strategi kerajaan yang dijadikan platform terpenting untuk mengurangkan kadar keberhutangan negara? Dan bagaimanakah cara pihak kerajaan mempertahankan kedudukan fiskal negara dalam suasana geopolitik dunia yang tidak menentu pada hari ini? Tan Sri Ketua, walaupun belanjawan ini adalah tertinggi dalam sejarah, namun saya bimbang ia hanya indah kabar dari rupa. Selepas satu masalah, datang satu masalah lain pula. Sebelum ini dengan peningkatan kos sara hidup akibat percukaian dan kenaikan harga diesel, datang pula masalah baru, harga petrol pula nak dinaikkan. Kita akan menunggu apa penjelasan dari pihak kementerian berkenaan T15. Golongan T15 walaupun gaji mereka besar, kena ukur juga dari sudut bilangan isi rumah. Dengan kenaikan kos sara hidup, ada yang nak kena bayar yuran taska, ada yang nak kena bayar yuran universiti anak. Itu belum dikira cukai yang dikenakan ke atas mereka. T15 pun boleh jadi B40 kalau tekanan begini diberikan. Tan Sri Ketua, kenaikan gaji minimum RM1,700 maupun peningkatan bajet skim tunai rahmah STR dari RM2.9 bilion berbanding RM2.4 bilion sebelumnya tidak berbekas. Sekiranya kos sara hidup turut melambung. Kalau kita berpandangan pemberian inisiatif ini hanya menyelesaikan masalah jangka pendek sahaja untuk membantu rakyat berhadapan dengan bebanan kos sara hidup. Namun inisiatif dan program baru yang mapan perlu diperkenalkan dan diperkasakan supaya mereka mampu menjana pendapatan yang lebih kukuh, menjadikan mereka mampu lebih berdikari. Gunalah segala formula-formula yang ada. Dalam hal ini saya ingin bertanya, apakah pihak kementerian ada merangka perancangan yang komprehensif untuk memastikan peningkatan pendapatan isi rumah bagi kategori miskin bandar dan luar bandar? Apakah indikator yang dijadikan asas penentuan tahap kemiskinan yang ditanggung? Berapakah jumlah sebenar mereka yang terperangkap dalam golongan ini dan apakah jalan keluar yang telah dan sedang diusahakan bagi menoktahkan miskin bandar dan luar bandar? Tan Sri Ketua, kata pepatah Melayu, tak kalah rebung, tak dipatah. Jadi aur apa gunanya? Yang bermaksud mendidik anak sebaiknya dari kecil agak kelak dewasa tidak menyusahkan. Dan pepatah lain berbunyi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bermaksud mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. Kedua-dua pepatah ini merujuk kepada kepentingan pendidikan di usia kanak-kanak yang terkait secara langsung dengan ekosistem pendidikan negara. Bajet 2025 telah memperuntukkan peruntukan tertinggi berbanding sektor lain berjumlah RM64.1 bilion berbanding 58.7 bilion ringgit tahun sebelumnya. Meskipun bajet ini terfokus kepada pembangunan fizikal, prasarana dan infrastruktur pendidikan, saya berpandangan isi kandungan pengajian pendidikan iaitu silibus kurikulum dan kegiatan co-kurikulum tetap menjadi keutamaan yang paling terpenting. Di sinilah titik tolak kemenjadian murid itu berlaku. Tan Sri Ketua,
Maklumat tentang kegagalan murid-murid tahun 1 menguasai 3M seramai 122,062 orang amat memeranjat dan menggusarkan. Apakah angka ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan di sekolah atau ketidakcapaian piawai yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan? Dalam hal ini saya ingin mendapatkan pencerahan tentang apakah bentuk langkah-langkah intervensi yang dilaksanakan bagi menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Sejauh manakah keberhasilan intervensi berkenaan berjaya memulihkan penguasaan 3M dalam kalangan murid yang bermula pada Julai lalu? Apakah pihak kementerian berusaha mengadakan libat urus bersama PIBG bagi mengetahui dengan lebih mendalam tentang punca-punca masalah ini berlaku dan komitmen para ibu bapa dalam hal ini? Selain itu, saya meyakini bahawa pihak kementerian benar-benar memahami tentang kepentingan penguasaan ilmu pedagogi dan kaedah-kaedah penyediaan bahan-bahan PMP yang berkesan dalam kalangan guru. Dalam konteks ini, apakah mata pelajaran yang diajar menepati nisbah guru yang ditentukan mengikut kepakaran subjek baik di peringkat sekolah rendah dan menengah? Nyatakan skim latihan guru keguruan yang ditawarkan di dalam negara dan berapakah bilangan terkini guru pelatih mengikut kepakaran? Dan apakah jumlah kekosongan jawatan guru terlatih telah pun dipenuhi? Dan jika tidak, berapakah lagi yang perlu diisi dengan mengikut kesesuaian bidang-bidang yang telah ditetapkan? Termasuklah bidang guru pakar, STEM dan TVET yang sering diperkatakan. Tan Sri Ketua, selain bidang pendidikan, bajet 2025 juga memperuntukkan sebanyak RM550 juta untuk mempergiatkan promosi sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan yang diletakkan di bawah urusan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan MOTEK ini meningkat berbanding RM350 juta pada tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui bahawa produk-produk pelancongan sama ada berbentuk pelancongan marine, alam flora atau selainnya ini berada di negeri-negeri. Sebagai contoh, Kedah memiliki beberapa buah pulau cantik yang telah disenaraikan sebagai pulau taman laut seperti Pulau Payar, Pulau Kaca, Pulau Lembu dan Pulau Segantang yang terpelihara ekosistemnya. Begitu juga beberapa batang sungai tempatan, termasuklah Sungai Anak Bukit yang berada di dalam Parlimen Kuala Kedah, kini menjadi tumpuan peminat pemancing ikan toman dan udang galah. Soalan saya, sejauh manakah usaha-usaha dilaksanakan antara pihak MOTEK dan negeri untuk mengangkat produk pelancongan baru dalam negara, khasnya di negeri Kedah dan negeri-negeri lain? Apakah jenis bidang kesenian yang menjadi fokus untuk dijadikan daya tarikan pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2026? Dan apakah penggiat seni atau pengusaha pusat pelancongan akan berpeluang mendapat limpahan dari peruntukan besar ini? Tahun Melawat Malaysia 2026 sudah tidak lama. Apakah persediaan kita? Tan Sri Ketua, industri perikanan amat rapat dengan Kuala Kedah. Merupakan salah satu industri perikanan merupakan salah satu pendapatan utama masyarakat pesisir pantai laut negara. Dalam bajet 2025, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM2.78 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi menyokong golongan pesawah dan nelayan berbanding RM2.6 bilion tahun lalu. Jelas ia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam hal perikanan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan terutamanya di Kuala Kedah. Antaranya pertama, penurunan hasil tangkapan. Yang kedua, persaingan dengan nelayan komersial. Dan yang ketiga adalah kenaikan kos operasi. Kos bahan api, peralatan menangkap ikan dan penyelenggaraan bot nelayan semakin meningkat. Walaupun kerajaan menyediakan subsidi bahan api dan bantuan allowance sara hidup, ia tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan kos operasi nelayan. Ini adalah antara masalah yang dihadapi oleh nelayan. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari pihak kementerian. Apakah langkah-langkah yang diambil bagi meningkatkan pendapatan isi rumah nelayan berdasarkan pelaksanaan program-program yang terkandung dalam bajet 2024 yang lalu? Apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan jumlah kuantiti tangkapan di wilayah pesisir dan laut dalam negara? Selain itu, apakah kementerian bercadang untuk membuka semula pendaftaran lesen vessel dan tambahan pemegang kad nelayan
memandangkan ramai yang saya temui rata-ratanya dari kalangan anak-anak muda berumur antara lingkungan 20-an dan 30-an atau dalam kategori B40 bertanyakan tentang lesen nelayan. Bahkan mereka sanggup tidak mendapat subsidi diesel tetapi cukup sekadar memperolehi lesen turun laut untuk mencari nafkah. Dan bilakah pembukuan lesen ini akan berakhir? Tuan Sri dan Ketua, saya seperti ahli-ahli Dewan yang lain, Kuala Kedah menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra mengenai komitmen kerajaan dalam pembinaan 12 projek RTB melibatkan peruntukan sejumlah RM3 bilion bagi menangani cuaca ekstrim dan banjir seluruh negara. Saya membangkitkan hal RTB ini kerana di dalam Parlimen Kuala Kedah juga terdapat projek RTB yang sedang dan dalam fasa pembinaan iaitu RTB Sungai Kedah, Sungai Anak Bukit. Mengikut Yang Berhormat Menteri merangkap pengurusi bersama pembangunan negeri dalam lautannya di Kedah pada Januari lalu menyatakan bahawa jangkaan siap RTB berkenaan adalah pada bulan September 2024. Namun ia tidak siap seperti yang dijangkakan meskipun tempoh proses lanjutan tempoh EOT diusahakan. Soalan saya, bilakah projek ini dinyatakan siap sepenuhnya memandangkan pada ketika lawatan berkenaan berlangsung kadar capaian siap menjangkau 78.13% seperti yang dilaporkan oleh Sinar Harian bertarikh 15 Januari 2024. Kedua, apakah kekangan yang melambatkan proses pembinaan RTB tersebut sehingga membuatkan rakyat tertanya-tanya, dan apakah tindakan drastik bagi pihak kementerian untuk menyudahkan binaan RTB berkenaan? Tuan Sri dan Ketua, terkait dengan Sungai Kedah Anak Bukit, pada 16 September yang lalu taburan hujan di negeri utara telah meningkat menyebabkan fenomena banjir tidak dapat dielakkan. Tambahan pula musibah ini berbetulan bertembung dengan fenomena air pasang besar dan memberi implikasi proses surut air terganggu. Dalam tempoh berkenaan sehingga 17 Oktober yang lalu, penduduk di lokaliti sekitar Sungai Anak Bukit berhadapan 3 gelombang banjir yang melibatkan pesawah-pesawah seperti di Kampung Alok Madi, Alok Ganu, Alok Goncar, Kampung Cegar dan beberapa buah kampung lain yang terkesan dengan musibah ini. Dalam hal ini, rakyat di sana ingin mendapatkan penjelasan mengenai bantuan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet tempoh hari. Bagaimana kaedah agihan dan apakah mekanisme pemberian itu dilaksanakan? Tuan Sri dan Ketua, sebagai penutup, saya mewakili seluruh rakyat Parlimen Kuala Kedah mengecam sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis Israel yang telah melakukan pembunuhan beramai-ramai di bumi Palestin. Sehingga ke hari ini, jumlah yang syahid di bumi Gaza telah mencecah 43,020 orang dan kebanyakan bangsa terdiri daripada kaum wanita dan kanak-kanak yang tidak berdosa. Kini rejim ganas Israel memulakan percikan api penjajahannya ke selatan Lebanon dan cuba menyalakan api persengketaan dengan negara Iran. Dalam konflik ini, Kuala Kedah berpendirian menggesa supaya pihak kerajaan tegas menyatakan sokongan padu kepada pembebasan rakyat dan bumi Palestin serta menghantar isyarat jelas kepada Amerika Syarikat yang menyokong dasar perlindungan Israel tentang kebiadaban mereka. Di samping itu, saya amat mengharapkan supaya pihak Wisma Putra dapat menyediakan SOP khusus bagi warga negara Malaysia yang berada di negara bergolak agar segala kemungkinan berlaku dapat segera ditangani dengan teratur dan tersusun demi keselamatan mereka. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Ke Kuala Kedah perahu di layar, angin bertiup menderu di pantai. Bulan Jawa ini kelihatan pudar, risau nasib rakyat terabai. Sekian ucapan perbahasan Kuala Kedah. Sekian, terima kasih.